Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri Raihan binti Asy'ari, matrik nombor 260826. Okey, bagi subjek GMGF 2023 pentadbiran keuangan, bagi tugasan kajian isu permasalahan agensi GLC dan kaedah penyelesaian penemuan, kumpulan kami memilih tajuk laporan tahunan 2017 Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA. Bersyukur kehadrat ilahi dengan limpah dan rahmatnya, kami dapat menyiapkan dan menyelesaikan tugasan dengan jayanya. Pertama kali, kami ingin memberi ucapan penghargaan ini kepada pensyarah khusus kami kerana dengan bimbingan dan tunjuk ajar beliau dapat menginspirasikan kami menyiapkan tugasan ini melalui kaedah pendekatan realistik yang beliau berikan, santunan idea-idea bernas, permudah tugas diberi tanpa mengenal jemu menjawab segala persoalan yang kami utarakan agar kami mudah mendapat rangsangan laporan kajian ini untuk disiapkan. Kami juga mengucapkan ribuan terima kasih ke atas ibu bapa, keluarga serta rakan-rakan yang telah membantu dan memberi sokongan moral dan bantuan dari segi idea untuk menyiapkan tugasan ini. Akhir sekali, kami ingin memberi penghormatan terima kasih kepada yang terlibat secara langsung dan secara tidak langsung dalam tugasan ini. Semoga di antara kita diberikan kekuatan dan kesabaran mengharungi kehidupan yang indah ini dengan menjadikan apa jua ujian sebagai sumber kita mensyukuri nikmat darinya. Bagi pendahuluan, MARA sebuah agenda kerajaan melalui peranan agenda Bumiputera yang terpilih dan lahir dari hasrat kerajaan dalam menyenaraikan agensi berstatus syarikat GLC Malaysia. Maka, kajian ini bertujuan untuk melakukan penelitian menyeluruh ke atas perjalanan keseluruhan operasi Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA, tadbir urus, isu dan konflik yang berlaku, perkembangan kelestarian, agenda Bumiputera, kaedah mengatasi suasana hiruk pikuk ekonomi dalam pasaran tempatan dan pasaran dunia berdasarkan laporan tahunan 2017 MARA yang merangkumi analisis berteraskan konsep analisa SWOT. Okey, bagi latar belakang syarikat MARA, MARA ialah Majlis Amanah Rakyat, merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah iaitu KKLW yang ditubuhkan pada 1 Mac 1996 melalui Akta Parlimen sebagai sebuah badan berkanun. Objektif utama penubuhan MARA ialah bertujuan satu usaha kerajaan dalam memupuk institusi usahawan yang berjaya dan inovatif, melahirkan modal insan global dan berintegriti serta mampu menyumbang agenda kerajaan kepada rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sambil Amran, nombor matrik 266949. Mengenai MARA, latar belakang syarikat MARA iaitu sebuah organisasi, sebuah agensi di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah yang ditubuhkan pada 1 Mac tahun 1996 melalui Akta Parlimen sebagai sebuah badan berkanun. Objektif utama penubuhan MARA adalah bertujuan satu usaha kerajaan dalam memupuk institusi usahawan yang berjaya dan inovatif, melahirkan modal insan global dan berintegriti serta mampu menyumbang kepada agenda kerajaan kepada rakyat. Visi dan misi syarikat. Seiring kepesatan ekonomi global, MARA menjadi nadi sebuah organisasi amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat bangsa seiring dengan misi MARA untuk menerajui bidang keusahawan, pendidikan keusahawanan, pendidikan dan pelaburan terhadap penguasaan ekuiti Bumiputera. Berlatar belakang Majlis MARA iaitu suatu badan tertinggi dalam struktur organisasi MARA yang berperanan untuk merangka dasar-dasar seiring. Dengan visi dan misi MARA, ahli majlis dilantik oleh Menteri dalam tempoh keahlian bagi setiap lantikan. Pertama adalah selama 2 tahun. Ahli majlis terdiri daripada pengerusi, seorang timbalan pengerusi dengan ahli-ahli lain tidak kurang daripada 5 orang dan tidak lebih daripada 9 orang yang sama sekurang-kurangnya 3 orang ahli. Hendaklah terdiri daripada pegawai awam.
Majlis MARA berkewajipan untuk memaju, menggalak, memudah dan menjalankan pembangunan ekonomi dan sosial di dalam Malaysia, khususnya di kawasan luar bandar. Antaranya, menjalankan segala usaha khususnya pembangunan perusahaan komersial dan perindustrian yang berfaedah dan bersesuaian, termasuk pembuatan, pemasangan, pemprosesan, pembungkusan, peningkatan dan pemasaran produk, penyelidikan dan latihan. Mempromosikan aktiviti melalui penubuhan atau bantuan kepada individu atau badan-badan yang mempunyai kemudahan untuk menjalankan aktiviti, termasuk bantuan kewangan, menjalankan aktiviti secara gabungan dengan individu, pihak berkuasa awam, perbadanan, syarikat atau pihak lain sebagai ejen mengurus bagi pihaknya atau sebaliknya. Membeli, menjamin tanggungan kerugian atau dengan menggunakan cara lain bagi memperoleh saham dan sekuriti kepada mana-mana pihak berkuasa awam, perbadanan syarikat atau badan lain. Dan untuk menjual, memegang dan mengeluarkan semula dengan atau tanpa jaminan saham dan sekuriti sedemikian atau sebaliknya, melupuskan atau berurusan dengannya. Menubuhkan, mengendalikan dan menanggung institusi latihan dan pendidikan serta melakukan semua perkara yang bermanfaat atau secara munasabah perlu ada berkaitan pelaksanaan fungsi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Fazil, nombor metrik 260720. Tibalah giliran saya untuk membentangkan tentang kajian isu permasalahan agensi JLC dan kaedah penyelesaian penemuan laporan tahun 2017 Majlis Amanah Rakyat, iaitu MARA. Di sini saya akan membentangkan tentang isu dan konflik yang berlaku di dalam MARA. Sudah tentu, di mana-mana agensi walaupun kecil dan besar, pastinya akan ada isu dan konflik mereka yang tersendiri dalam memastikan organisasi itu berjalan lancar. Walau bagaimanapun, semua itu tidak terlepas daripada sesebuah organisasi tersebut. Sejak kebelakangan ini, timbul beberapa isu yang memungkinkan MARA mengalami ambang ketidakseragaman daripada segi pengurusan dan keupayaan mengekalkan rekod pengurusan terbaik. Daripada itu, saya memecahkan kepada 3 bahagian, iaitu tadbir urus yang tidak sempurna, pemilihan sektor dan jenis pelaburan yang tidak tepat, dan yang terakhir adalah pengurusan dana yang tidak efektif. Bagi tadbir urus yang tidak sempurna, langkah awal MARA dalam mengesan kemelut tadbir urus apabila mereka mengalami kerugian, terutama daripada segi sektor pelaburan hartanah di luar negara, yang mana MARA kini dalam siasatan rasuah, kemelut keterisan dan kurangnya pemantauan berkala, terutama dalam proses dokumentasi pemilihan tender serta pelantikan jawatan kuasa yang dilihat begitu lemah pada masa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Zakaria, nombor metrik 266007. Di sini saya akan membentangkan dan menerangkan sedikit tentang isu dan konflik di dalam organisasi MARA. Umumnya kita tahu MARA adalah syarikat yang membantu usahawan-usahawan bermitra untuk menjalankan perniagaan dengan memberi suntikan modal yang cukup banyak. Akan tetapi MARA tidak terlepas dari pelbagai isu kemelut permasalahan dan konflik strategi dalam pengurusan. Sejak kebelakangan ini, pengurusan dan keupayaan mengekalkan rekod pengurusan terbaik. Antara konflik-konflik yang dihadapi oleh MARA adalah berkaitan dengan tadbir urus yang tidak sempurna, di mana pada peringkat awalnya MARA dapat mengesan kemelut tadbir urus organisasi adalah satu tindakan yang terbaik dan rasional dapat mengurangkan kerugian dalam organisasi MARA. MARA juga telah menumpukan kepada sektor hartanah di luar negara yang dijalankan oleh MARA kini dalam siasatan anti rasuah, kemelut ketirisan dan kurang pemantauan daripada organisasi dan organisasi dalam proses dokumentasi dari segi pemilihan tender serta pelantikan jawatan ahli jawatan kuasa dan jemaah yang lemah.
sehingga memberi ruang kepada tangan-tangan gaib merosakkan agenda rakyat memasuki organisasi MARA. Selain itu, kaedah penyelesaian adalah MARA perlu fokus kepada perincian setiap aspek perkembangan ekonomi seiring perjanjian yang akan dimeterai dalam tempoh prasyarat pemeteraian. Selain itu, MARA juga perlu memperkasakan institusi-institusi terlibat dan memberi bantuan khidmat undangan nasihat yang berjawab bagi mengenakan sebarang unsur ketirisan dan kelemahan pemantauan perjalanan operasi MARA. Isu yang kedua adalah pemilihan sektor dan jenis pelaburan yang tidak tepat, di mana laporan penyata kewangan Disember 2017 MARA melalui kumpulan anak syarikat pada 22 Ogos 2017 telah menjalankan aktiviti pelaburan hartanah. Anak syarikat tersebut didapati sebelum tidak dikaedahkan untuk urusan operasi, yang mana akan dihentikan atau diklasifikasi sebagai aset yang akan dijual pada 2016. Aliran risiko matawan asing tidak seimbang, memberi kesan instrumen keuangan dan keuntungan berubah dan sukar ditafsir keuntungan dalam pelaburan melalui anak syarikat kumpulan berhadapan situasi yang sukar jualan dan belian. Kaedah penyelesaian ialah MARA perlu menentukan perincian yang lebih efektif terhadap proses pelaburan yang dipilih, peranan dalam menentukan sektor dan jenis pelaburan, memberi keuntungan berpanjangan dalam menguruskan dana pelaburan. Selain itu juga isu yang seterusnya adalah pengurusan dana yang tidak efektif, di mana pinjaman dan dana diperuntukkan dilihat mengalami sedikit ketidakseragaman pengurusan dari aspek penelitian dan kenal pasti individu pemohon peminjam dan keberhutang sukar dikesan di peringkat awal. Sekiranya MARA mengalami kecelaruan kredit semula bayaran pinjaman, hutang dapat pemohon peminjam lebih cekap. Sekian saja penerangan saya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yassin bin Ilyas, nombor metrik 266134. Mengambil kesempatan ini untuk mengulas sedikit berkaitan analisis laporan tahunan mengikut kajian agensi Majlis Amanah Rakyat. Melalui analisis laporan tahunan yang kita jalankan ini bertujuan membuat kajian tentang konflik dan penemuan isu ini, yang mana kaedah analisis SWOT untuk mengkaji agensi MARA adalah kaedah analisa dalam mengenal pasti realiti sebuah perniagaan. Ia merupakan kombinasi perkataan strength, weakness, opportunity dan threat, iaitu dikenali sebagai SWOT. Teknik yang digunakan untuk menganalisa faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada sebuah perniagaan berkaitan produk serta perkhidmatan yang dijalankan. Kami mendapati analisis SWOT ini, pengusaha atau sebuah organisasi perniagaan dapat mengenal pasti potensi dan cabaran sebenar dalam sektor industri yang diceburi, iaitu merangkumi pengurusan, pasaran, persaingan dari segi kesan baik maupun kesan buruk kepada sesuatu perniagaan. Bagi agensi MARA, kita bermula dengan huruf S, iaitu strength, bermaksud kekuatan. Agensi MARA mempunyai kekuatan yang memastikan kesinambungan jangka hayat operasinya bagi memastikan kebajikan warga Bumi Putra terjaga dan meningkatkan taraf hidup berterusan. Dalam dapatan hasil kajian ini, MARA mempunyai beberapa kekuatan yang memberi kelebihan dalam operasi yang dijalankan seperti berikut. Dari segi contoh satu adalah jenama MARA. Ia sebuah organisasi amanah yang unggul serta mampu mengangkat martabat bangsa untuk ditransformasikan oleh bangsa dan agenda Bumi Putra dari lapangan industri di desa sehingga di pesada ekonomi pasaran dunia dalam mendepani
pelbagai cabaran. Kepelbagaian program-program inisiatif kerajaan diperuntukkan kepada agensi MARA setelah mampu menyumbang kepada pembentukan 70% masyarakat kelas menengah dan kelas atasan Bumiputera dalam pelbagai industri. Untuk makluman yang kedua, agensi yang dipercayai Bumiputera adalah sebuah organisasi yang dipercayai kaum serta mampu menyikap tadbir perjalanan sektor keusahawanan. Di dalam MARA, betapa MARA sangat komited untuk membantu Bumiputera, khasnya untuk melahirkan usahawan yang berjaya dan berkaliber. Kesinambungan bangsa serta kelestarian bangsa yang dimiliki dari turun-temurun bersama pemimpin, agenda kerajaan dan Bumiputera khasnya meliputi program-program modal insan, sistem sokongan yang lengkap seperti khidmat nasihat dari segi agensi korporat, badan-badan berkanun, agensi kerajaan, kerjasama agensi perunding ekonomi dari negara dan luar negara, penghasilan penjenamaan barangan mengikut standard pasaran dunia, serta program-program pelaburan yang melibatkan peluang dalam pelbagai bidang termasuklah bidang hartanah di dalam dan luar. Ancaman terakhir adalah ancaman MARA yang dimaksud dalam konsep SWOT. Ini adalah trait yang bermaksud ancaman. Ia merupakan satu ancaman faktor luaran yang berada di luar kawalan agensi ini, yang mana ia boleh mengganggu strategi operasi MARA ini, tetapi dapat dikawal oleh pelan kontingensi atau rancangan luar jangka dalam membantu menghadapi sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Antara ancaman MARA yang berlaku sebelum ini adalah persaingan dari segi institusi pendidikan. Kepelbagaian wujudnya IPTA dan IPTS sebagai cendawan tumbuh selepas hujan, pelbagai pusat kegiatan pendidikan dan kolej-kolej sama ada di dalam IPTA maupun IPTS memberi peluang pendidikan kepada rakyat melalui dasar pendidikan negara. Justru itu MARA melihat persaingan ini dari segi kewujudan institusi pendidikan seperti ini telah banyak memberi kemudahan kepada rakyat, terutamanya golongan Bumiputera melanjutkan pelajaran serta mendapatkan peluang kemahiran di dalam negara maupun di luar negara. Persaingan ini boleh dilihat perspektif keuntungan organisasi yang mana ia dilihat kerugian tidak terjejas kepada MARA sebenarnya. Biarpun pengurangan jumlah pelajar-pelajar yang mengisi ruang dan peluang di institusi di bawah keseliaan MARA, tapi pada sudut pandang positif, MARA melihat usaha persaingan organisasi mencuri atau merebut generasi muda untuk berada di institusi mereka pergi, MARA melihat sebagai keuntungan untuk negara sebenarnya. Kerana negara masih mampu membuka peluang dan ruang kepada rakyatnya, terutama golongan Bumiputera, mampu memacu pasaran ekonomi tempatan dalam negara luar melalui sudut pandang golongan Bumiputera berpendidikan dan berwawasan. Jadi ancaman kedua adalah berkaitan ancaman modal insan. Peningkatan golongan muda dan generasi ini lebih melihat kepada unsur membuang masa dengan gadget-gadget elektronik yang melalaikan dan merosakkan agenda dan pemikiran golongan ini, sebagaimana golongan modal insan yang berwawasan. Maka dengan itu, MARA melihat mengambil pendekatan mengelakkan perkara ini berlaku secara tidak terkawal. MARA telah menganjurkan satu sukan melalui gerbang elektronik iaitu sukan e-sport dengan melibatkan golongan pelbagai lapisan masyarakat. Golongan Bumiputera menjalankan khusus-khusus atau program pemerkasaan gadget elektronik, mewujudkan geran, ruang dan peluang konsesi atau pusat komersial yang ingin merancangkan seperti MARA Digital dan sebagainya. Berteraskan program-program yang dijalankan oleh MARA kerjasama bersama komuniti setempat bagi melahirkan generasi berwawasan. Dengan ini, jauh dari ancaman yang mengelirukan norma kehidupan generasi masa ini dan berada seiringan dalam landasan mewujudkan Bumiputera yang berada di dalam landasan kewibawaan Bumiputera itu membawa Malaysia di pesada mata. Kesimpulan hasil kaji sidik ini telah mendapati bahawa kami bersama-sama dalam kajian ini mencari
inisiatif bersama agensi MARA dan percaya serta komited serta berdaya saing dalam dunia perniagaan dengan keupayaan yang dimiliki dan keberkesanan dalam usaha mengatasi kelemahan dan cabaran untuk mengekalkan kepercayaan Bumiputera terhadap kewibawaan agensi MARA yang sentiasa membantu dan membuka peluang-peluang yang diceburi oleh golongan Bumiputera sebagaimana perantara untuk generasi Bumiputera meningkatkan taraf sosioekonomi seharian dan masa depan generasi Bumiputera hari ini. MARA dengan ini telah merancang pelbagai strategi dan sistematik secara efektif sebagaimana langkah membolehkan agensi ini meningkatkan lagi pertambahan instrumen kewangan negara berupa dana dan geran peruntukan kerajaan serta mendapatkan tenaga pakar yang berkepakaran dalam pengurusan pentadbiran dan operasi MARA untuk menjadikan MARA seiring gegasi jenama dunia. Selain daripada itu juga pihak MARA akan terus komited dalam membantu sistem pendidikan negara terutamanya Bumiputera apabila mendapat manfaat sepenuhnya dengan program pendidikan dan pembangunan usahawan MARA yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi melihat generasi Bumiputera hari ini tidak ketinggalan dan bergerak dan berdaya saing serta membantu negara bersama bangsa lain di bumi semenanjung Malaysia ini untuk memacu arus kemodenan sejagat demi memertabatkan agenda negara bergelar sebuah negara maju dan makmur. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Q mengucapkan Doktor terima kasih banyak-banyak di atas peluang dan ruang yang telah diberikan kepada kami sepanjang proses pembelajaran kami pada semester ini dengan ucapan sekian, terima kasih. Assalamualaikum.